Okey, so jadi sekarang ni saya akan bawa kepada anda satu persatu kaunter ni untuk kita menentukan persediaan untuk buat pembelian lah. Maknanya kita tentukan current price, support dan juga resistance. Okey. So sedikit kesilapan di video yang lepas. Okey. Pada video kali ni saya hanya terangkan kepada anda menentukan support, resistance dan juga current price, bukan lagi topik pembelian. Okey. Di next video baru saya akan terangkan berkenaan topik pembelian, itu yang agak detail. Mungkin counter-counter dekat atas ni saya akan terangkan begitu detail, insyaAllah. Mungkin penerangan yang agak lama sehingga sejam lebih, tapi untuk kali ni saya rasa tak lama. Video kali ni mungkin sekejap saja. Okey, sebab kita nak menentukan support, resistance dan juga current price. Okey, so yang pertama sekali kita tengok counter point. Tadi saya dah terangkan, so saya just ulang sekali lagi sebab saya baru update. Okey. So current price adalah 505. So nak tengok kat mana ni? Tengok kat atas ni. Close ni adalah current price. Okey. Current price adalah harga semasa. Harga semasa dia tutup pada 14 hari bulan 2. Kalau anda tengok harga tersebut pada contohnya pada bulan 6 katakan, pada pukul 3 petang, maka pada pukul 3 petang itulah dikira sebagai current price. Current price adalah, maksudnya adalah harga semasa pada ketika itu. Okey, harga semasa pada ketika ini Huan adalah 505. Okey, so support dia. Okey, kalau kita dapat tengok sesuatu counter dia pernah turun dan tak berjaya turun, kemudian diikuti kenaikan beberapa hari, maka nampak jelas dekat sini ada satu support iaitu 45 sen. Itu support dah, 45 sen. Okey, dan next support di bawah pada itu adalah ni dekat sini, resistance become support. Bawah lagi ada lagi lah support. Jadi kita tentukan dua support saja, support pertama dan support kedua. Okey, resistance dia yang paling hampir adalah dekat sini. Okey, jelas nampak dia naik, kemudian tak berjaya naik, dia turun. So dia ada satu puncak yang tertinggi dekat situ, kita ambil dia sebagai resistance. Bertanya berkenaan dengan nak ambil dekat shadow ataupun dekat body, ini adalah experience. Okey, semakin lama anda buat, nanti semakin anda akan faham. Semakin banyak counter anda beli, semakin jelas berkenaan dengan plot support resistance, nak menentukan support resistance. Okey, manakala resistance yang kedua terhampir iaitu 665, iaitu yang macam saya bagi tahu tadi di video yang lepas, ini juga merupakan nilai breakout. Okey, inilah paling tinggi yang dia pernah capai, iaitu 665 sepanjang 3 tahun ini, yang data yang kita ada. So apabila dia boleh naik melebihi 665, kita kategorikan dia sebagai breakout. Okey, so next counter yang kedua, Acres. Wan dengan Acres ni orang cukup marah lah dong. Sorry. Okey, so kita tak kaji lagi dah tahu counter ni dia uptrend ke tak. Okey, dia volume dekat mana dan sebagainya, sebab kita dah buat pemilihan lah. So kita cuma pergi go to next step. Kita dah pilih dah step daripada 1000 lebih counter. Okey, sampailah ke uptrend, tinggal 12 counter. So apa yang nak buat adalah nak beli. Jadi bila nak beli, kita kena buat preparation. So apa yang kita nak? Current price, support dan resistance. Sekarang ni tak perlu tengok lagi dah counter ni nak tarik 3 tahun ke apa, tak perlu dah. Okey, just menentukan sahaja. Okey, ini adalah current price 415. Jadi kita tengok support dia. Pernah counter ni turun dan touch sehingga ke paras 370. Okey, baru dia nampak naik balik. Ini paras dia paling rendah yang paling hampir, dan juga kita boleh ambil dekat sini. Okey, boleh juga ambil kat sini, tapi alang-alang kita ambil bawah sikit lah. Okey, sebab tu saya kata lama-lama anda akan faham kenapa kita tak ambil dekat 39, kenapa kita ambil kat 37. Okey, reason saya adalah yang pertama, baru-baru ni dia pernah touch dekat 37, yang mana dulu pun pernah touch beberapa kali. Okey, pernah touch beberapa kali. Jadi saya ambil terus 37 sebagai support. Saya support ni terus terang saya beritahu, better saya ambil bawah sikit tak apa. Better kita ambil bawah sikit. Kemudian yang kedua support adalah dekat sini. Okey, 30 sen. Kenapa saya tak ambil dekat bawah ni? Boleh ambil bawah ni sebagai support sebab jauh sangat. Bila jauh sangat, kita boleh ambil support pertama, support kedua, dan jauh sangat support ketiga yang mana resistance lama. Nampak tak? Okey. Sorry. So ini adalah supportnya. Nak ambil setakat support kedua pun boleh. Kalau nampak dekat support ketiga ada pun, nak bubuh pun boleh, tak ada masalah. So resistance. Okey. So kita tengok counter ni pernah naik dan turun. Sini boleh dijadikan resistance, sini boleh dijadikan resistance, dan ini adalah nilai breakout dah. Itu adalah nilai breakout. Jadi resistance dia yang hampir adalah kalau saya nampak dekat sini ada 40455 ni, saya tak akan ambil 455 ni sebab dekat sini pun dia ada juga tinggi-tinggi sikit. So saya bagi diskaun, bagi lebih sikit tak apa.
bagi yang puncak paling tinggi iaitu 475. Maka jadikan 475 ini sebagai new resistance pertama. Ini boleh dijadikan sebagai resistance kedua, dan ini adalah nilai breakout ataupun next resistance. Boleh dah untuk counter crash. So counter yang ketiga, Pansar. Okey, Pansar ni dia ada masalah sikit. Dia ada masalah sikit. Lalu akan jadi berlaku satu masalah counter bila naik tanpa ada merah. Jadi bila naik tanpa ada merah ni, kita tak boleh nak menentukan dia punya support resistance. Melainkan tunggu dia turun, nanti baru kita nampak dia berlaku resistance kat itu. So macam mana nak menentukan support resistance? Okey, selain daripada kita nak tengok dia naik kemudian turun nak menentukan resistance, ataupun dia turun dia naik balik baru kita nampak support. Selain daripada tu, anda juga boleh guna pivot point ni sebagai reference untuk support resistance, based on last candle. Nampak dia bagi siap-siap support resistance, tapi nak bagi tahu siap-siap dia tak apa tepat. Saya bagi tahu dia tak begitu tepat. Okey, so jadi kalau ikutkan yang paling tepat, dia tak ada resistance. Dia memang tak ada resistance, melainkan dia pernah capai paling tinggi. Kita tak boleh panggil dia resistance. Sebenarnya itu hanya nilai yang pernah tinggi dia capai dan dia turun. Tiap-tiap hari ada nampak. Dulu kat sini dia pernah tinggi, dulu hari berikutnya kat sini, hari yang next tu dekat sini. Jadi kita tak boleh nak menentukan ini adalah resistance-nya. Yang counter ni memang dia dah kategori sebagai break resistance ataupun breakout sepanjang 3 tahun ini. Jadi support pun jauh. Okey, support dia jauh. Support dia ni dah dekat sini. 515 ni resistance yang lama. Sebab apa? Counter ni naik terus, okey, tanpa turun dia tak berlaku support. Jadi masalah yang kita takut dengan counter yang naik bukan mendadak, dia naik tanpa henti. Takut-takut nanti dia turun pun tanpa henti. Jadi anda update counter ni apa berlaku dah sekarang. Waktu anda play video ni, anda update semula apa yang berlaku. So ini akan jadi sedikit masalah untuk kita menentukan support resistance. Tapi macam saya senang apa yang saya fikir lah. Banyak lagi counter lain. Tapi counter ni dimasukkan dalam kita punya list. Cumanya nak menentukan support resistance sangat jauh. So risiko agak tinggi. Jadi bab nak menentukan support resistance untuk counter yang macam ni agak susah sebab dia naik tanpa henti. Dan anda update semula. Tengok balik counter ni apa dah berlaku sewaktu anda play video. Okey. So bagi saya letak tepi dulu. Walaupun counter ni dalam pemilihan counter, tapi mungkin kita boleh buat counter ni sebagai intraday. Untuk nak menentukan support resistance ni agak susah sikit bagi counter ni. So, kita pergi ke next counter. Di next. Okey, sebelum kita pergi di next, kita follow counter-counter yang pilihan utama dulu. Franken. Utamakan counter-counter di pilihan utama dulu. Okey. So Franken harga semasa adalah 41. Support dia boleh kita ambil dekat sini jauh juga, ataupun kita ambil dekat sini saja. Nampak dia pernah turun dan dia naik balik, dia pernah turun dia naik balik. Okey, so kita boleh ambil, kita boleh backup sebagai ini support pertama dan ini support yang kedua. Nanti kalau dia terus naik, confirm ini adalah support dia. Okey, bab next resistance ni, okey, kena tengok jauh sikit ke belakang. Kita kena tengok resistance yang lama. Ada dekat sini resistance yang lama. Sini pun juga boleh dikategorikan sebagai resistance yang lama. Okey. Di bahagian body ini pun kita boleh ambil sebagai resistance dan ambil juga nilai yang paling tinggi ini sebagai resistance, iaitu breakout nilai. Okey. So untuk next counter T7 Global. Okey, T7 Global. Harga semasa adalah waktu saya record ni adalah 565. Okey. Yang mana support dia kita just ambil sebagai, kalau saya ambil agak bawah pun bahaya. So kita ambil dekat body sini. Boleh je nak ambil sebenarnya. Dia nanti saya bagi tahu lah sedikit kesimpulan berkenaan support resistance ni. Nak ambil 53 pun boleh, 525 pun boleh, 52 pun boleh. Lebih kurang dekat area sini. Ini kita ambil support dah. Dan manakala next support adalah di bawah. Okey, resistance hanya ada paling tinggi dia pernah capai 665, dan kita boleh juga ambil 64 ni sebagai resistance sebab body dekat situ. Boleh nah. Okey. So next counter adalah Kuskapi. Okey, counter Kuskapi ni latest price ataupun closing pada hari ni adalah 54 sen. Yang mana support dia kita ambil kat bawah ni pun boleh, ataupun nilai resistance yang lama ini pun boleh. So next resistance adalah di nilai body yang paling tinggi dan nilai shadow yang paling tinggi ini. Okey, resistance pertama, resistance kedua. Boleh nah. So next PCCS. Okey. PCCS ini current price adalah 295. Okey.
Manakala support kita nampak beberapa kali dia touch dekat 270, tapi macam saya support saya suka ambil bawah sikit. 265 pagi lah yang paling bawah sekali dia pernah capai. So next resistance adalah kita boleh ambil dekat sini, iaitu support yang lama, dan paling atas sekali kita sebagai resistance yang kedua. Anda kena banyak ulang kaji benda ni. Kena buat selalu. Maknanya kena sentiasa kena maksudnya sentiasa kena plot support resistance. Dan kalau anda buat pembelian penjualan itu lagi nak buat anda lebih cekap nanti insyaAllah. Okey, kemudian next counter, kita boleh pergi ke counter yang pilihan yang kedua, iaitu di next. Yang pertama sekali counter di next, counter yang pilihan yang kedua kita. Okey, counter di next, yang mana kita tengok sekarang ni pada waktu ini harga adalah 455. Jadi 455 itu adalah harga sekarang. Senang sikit counter ni. Okey. So 455 adalah harga sekarang. Okey, yang mana support dia kita boleh ambil dekat sini sebenarnya, tapi disebabkan ada satu ni touch yang rendah, so kita bagi dia diskaun. Sentiasa ajak bagi dia diskaun dekat situ. Dan support yang kedua kita boleh ambil dekat 405, tapi ada satu ni rendah sikit, kita bagi diskaun 4%. Jelas dekat itu. So untuk support kita bagi diskaun ke bawah, untuk resistance kita bagi diskaun ke atas. Dia lama-lama cekap. Dia biasalah buat di buah permulaan ni memang macam tu, tapi lama-lama nanti percayalah cakap saya. Kalau hari-hari tu buat kerja macam ni, duk kerak buat pembelian, anda akan faham setakat hari-hari plot pun tak jadi kau, dia kena ada pembelian. Bila lepas kita buat pembelian baru kita nampak macam dah close bawah support, dah turun support, tapi tengok dia naik balik. Itu akan experience yang anda akan dapat, dan akan bagi skill anda lebih tajam nanti. So nasihat saya, beli je banyak-banyak. Bukan beli dengan nilai yang banyak, tapi beli banyak kali. Beli banyak kali. Guna 1 lot 2 lot untuk pembelajaran, is okay. Okay, so next resistance adalah support yang lama ni kita boleh jadikan sebagai resistance. Ini kita boleh jadikan sebagai resistance. Dua tempat ni tak kisah yang mana satu pun boleh. Dan yang paling penting ini. Ni paling tinggi yang dia pernah capai. Of course lah, ini dia punya nilai breakout 69 sen. Okay, just kita plot marking sebuah sedikit dia punya support resistance. Kemudian next counter adalah Pewers. Okay, so Pewers hari ni close pada harga 25 sen. Okay, jelas nampak dia punya support yang ni sangat jelas. Nampak dekat sini. Okay, memang kita boleh plot dekat 2.5, tapi bagi saya bagi diskaun sikit. Kita ambil 22, lebih selamat nanti. Bila kita beli kita faham kenapa kita perlu bagi diskaun dekat counter-counter ni, untuk nak bagi selamat. Okay, kemudian dekat sini lagi satu support. Kemudian kalau nak tengok ada lagi support kat belakang ni. It's okay. So next resistance adalah di sini. Okay, kemudian ini lagi satu resistance dia. Alang-alang 2325 kita ambil tu kat atas tu. Nampak? 33 sen. So ini resistance pertama, ini resistance kedua, nilai breakout. Senang. Okay, so yang ketiga counter Hyaptech. Okay, counter Hyaptech pada hari ini 495, dan support kita boleh nampak dengan jelas dekat situ. Okay, support ini lebih kurang macam ni juga. Dia punya resistance yang lama, so lebih kurang macam tu saja. Jadi kita ambil satu support dekat sini. Kalau nak ambil support lagi kat bawah, ambil resistance yang lama. Area sini tak apa. Okay, atau bagi diskaun sikit ada. Maksud dia bagi turun sikit tak apa. Okay, kemudian next resistance tak ada lain, 52 tu sahaja. Nampak? Tak ada dah lain. 52 tu saja sebagai kita punya next resistance. Okay, so mudah sikit counter-counter di pilihan kedua. Sebab apa dia mudah? Sebab dia consider sideways. Dia lama tak buat new high, so nampak mudah lah. Okay, so yang ketiga adalah yang keempat adalah Pitrans. Okay, Pitrans harga sekarang adalah adalah 29 sen. Okay, so kita nak ambil nilai support dah. So banyak kali nampak dia touch kat sini. So kita ambil support 275, dan ini paling rendah lagi sebelum dia naik, iaitu 26 sen. Alang-alang 26 sen nampak kat area ni. Bagi diskaun sikit. Belajar supaya kita memberi diskaun. Sebab apa? Nanti waktu topik pembelian kita dah beli, baru kita tahu kenapa kita perlu bagi diskaun resistance dengan support ni. So next dia resistance-nya adalah okay, so dekat sini ada 35 dekat sini, dan paling tinggi dia pernah buat adalah 35 sen. 335 dan 35 sen. Okay, resistance pertama, kedua, dan nilai breakout. Kemudian counter yang terakhir. Okay, selepas Pitrans, iaitu MLS.
Okey, untuk counter MLS, harga setakat hari ni 485. Nampak dia dah semakin turun. Semakin turun ni semakin kita takut lah. Okey, 485 yang mana bawah pada dia adalah dekat sini. Boleh je nak ambil dekat sini, tapi kita ajak dia bagi diskaun. So bagi bawah sikit, bagi 45 sen. Dia punya support. Kemudian support yang kedua, kita ambil area bawah lagi pada tu. Mungkin resisten yang lama ataupun dekat area sini lah. Lebih kurang. Okey, 415 bawah lagi pun boleh, tak ada masalah. Cukup sebagai dua support. Okey. Kemudian dia punya resisten dekat sini, kita ambil dia punya support lama. Nampak lebih kurang banyak-banyak ni kita plot lebih kurang dekat mana. Dia tak boleh nak tepat sangat sebab terlalu lama dia sideways dekat situ. Faham tak? Terlalu lama dia sideways dekat sini. So ambil lebih kurang harga. Okey, kita ambil harga dekat sini. 595. Sebab area ni kita bagi dia diskaun kat atas sikit. Boleh je ambil kat bawah sikit. Boleh je ambil kat bawah lagi, tapi better kita bagi dia diskaun kat atas sikit, 595. Dan terus ke paling tinggi MLS, iaitu 75 sen sebagai next resistance ataupun nilai breakout dia. Okey, boleh Okey, so ini adalah cara ataupun saya bawa kepada anda satu persatu counter. Kita plot balik dia punya nilai semasa. Okey, kita plot balik current price tu, support dan juga resistance. Kita plot balik. Maknanya kita menentukan semula. Okey, counter-counter yang kita dah pilih ini, kita menentukan. Okey, menentukan apa? 3 perkara ini sebelum buat pembelian. Jadi kita tak boleh buat pembelian tu. Boleh je nak buat pembelian, tapi tak ada skill lah. Kita nak beli biar ada skill. Okey, tentukan current price, tentukan support, tentukan nilai resistance. Yang mana ke semua 11-12 counter yang kita pilih, yang saya bawa tadi kepada anda ni, saya dah plot satu persatu. Okey, apa function support resistance itu saya dah bagi tahu dah. Cuma penerangan yang lebih adalah di next video. Okey, di next video, di mana sekarang ni anda berada dalam video SNR, iaitu menentukan ataupun plot support resistance. Nanti saya akan bagi sedikit kesimpulan kepada anda. Okey, di next video adalah more tu kepada teknik pembelian. Okey, kenapa kita perlu tentukan support resistance? Kenapa tahu harga semasa dan sebagainya? Semua itu dihubungkan nanti dengan topik-topik ini. Termasuklah topik intraday, indikator dan sebagainya. Ini adalah teknik pembelian. Okey, insya-Allah di next video anda akan lebih mahir, lebih cekap lagi berkenaan dengan topik pembelian, topik kenapa perlu ada support resistance, dan insya-Allah saya doakan kepada anda semua. Okey, semoga lebih sukses selepas ini di dalam trading. InsyaAllah kalau kita cuba usaha untuk lebih maju, insyaAllah akan maju. Okey, so bertemu di video seterusnya.